dilahirkan pada tanggal 29 Disember 1979. Beliau merupakan lulusan sarjana muda sains komputer dari Universiti Hertfordshire, UK, dan sekarang masih meneruskan pengajian sarjana dalam pengurusan perniagaan di College University Veritas, Petaling Jaya, Selangor. Selain menyandang jawatan sebagai fellow kanan MTEM, Encik Yazid juga merupakan Setiausaha Agung Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) bagi penggal 2023 hingga 2026. Sepanjang kerjanya, beliau juga telah berjaya menjadi pengasas dan merupakan ketua pengarah eksekutif kepada beberapa buah syarikat, antaranya Musyawarah Management Sdn Bhd, Pohon Teguh Sdn Bhd, Kaji Data Research Sdn Bhd, dan Lianis Solution Sdn Bhd. Kesibukan sebagai seorang CEO tidak menjadi halangan kepada beliau untuk bergiat aktif dalam NGO dan berpersatuan. Encik Yazid banyak melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti dari NGO Melayu di Malaysia yang memperjuangkan agenda ekonomi Melayu dan Islam seperti Persatuan Pembela, ISMA dan lain-lain lagi. Beliau mahu melihat ekonomi anak bangsa Melayu di Malaysia dapat ditingkatkan ke peringkat global dan maruah Islam terbela ke pesada dunia. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua jemputan kita pada hari ini, Tuan Moderator dan Tuan Speaker. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua peserta yang hadir. Semoga majlis ilmu kita pada pagi ini akan memberi manfaat dan boleh kita panjang-panjangkan untuk semua orang yang ada dekat sini. Okey, terima kasih. Saya pass floor kita kepada Encik Yazid. Silakan Encik Yazid. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dr. Syamsul, yang saya kasih Encik Muhammad Hanafi, semua urus setia dan yang belakang tabir, hadirin hadirat, semua yang berada di mana saja berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajmain. Saya berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan sebuah pihak untuk pengetahuan semua. Universiti Malaysia ni, Malaya ni adalah universiti impian saya yang saya tak dapat masuk. Universiti Malaya ni adalah universiti ayah saya. Tapi atas kesilapan isi borang UPU tu, saya gagal masuk UM. Saya dihantar ke Universiti Malaysia Sabah untuk pilihan yang pertama. Sedangkan ia pilihan yang terakhir. Jadi sikit sebanyak saya berbesar hatilah kena dapat dijemput untuk menyertai sebagai moderator pun jadilah ke dalam Universiti Malaya ini dan membicarakan tentang perkara-perkara yang agak penting. Perkara yang saya rasa tentang kemiskinan dan diuruskan oleh sebuah fakulti Ungku Aziz Thought and Public Policy Lecture Series. Sebuah fakulti, nama pun sudah cukup memberi gambaran betapa hebatnya sosok tubuh yang pemikir yang kita telah direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi satu ikon dalam memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kemakmuran dan ekonomi dan kemasyarakatan orang Melayu khususnya di Malaysia. Beliau juga dikenali sebagai pengasas tabung haji dan sebagainya. Jadi saya berbesar hati untuk terlibat sama dalam siri yang dikelolakan oleh kalau kita Ungku Aziz Center for Development Studies dengan kerjasama NGO daripada Benevolent ya. Jadi itu sedikit mukadimah. Topik kita adalah agak menarik. Topik kita ni adalah tentang dua perkara kata kunci yang saya ingin highlight. Satu, dia berkaitan dengan ekonomi. Dua, dia berkaitan dengan Melayu. Dan kalau kata kunci yang kedua adalah manusiawi. So, tiga-tiga ni adalah keyword kita hari ini. Dan untuk tidak meluangkan masa, saya ingin memperkenalkan speaker yang cukup hebat ni. Saya pernah jumpa dia beberapa ketika dulu zaman COVID. Terlupa dah. Saya baik diingatkan saya bahawa orang yang handsome ni, yang ceria kawan ni, bakal pengganti Ungku Aziz insyaAllah. Dilahirkan di Kuala Pilah, Awang Negeri 9. Presiden Benevolent Malaysia, kelulusan Sarjana Muda Sains Sosial dan Kemanusiaan Pengajian Melayu, Sarjana Persuratan Teori Ilmu dan Epistemologi Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Eksekutif Sekretariat Penasihat Anak Muda kepada Perdana Menteri Malaysia,
AJK OIC Youth Forum, Fellow Penyelidik Presiden kepada Pejabat Presiden Majlis Belia Malaysia, Ketua Penerangan Gerakan Belia 4B, Presiden Kelab Wami Malaysia, Presiden Pertubuhan Belia Kerapatan Graduan Muda Kagum, penulis buku Barat daripada Cerminan Watan. Ni penulis buku hebat, Gelintiran Fikiran Alatas dan Pendeta Zabah, which is really very relevant dalam kita punya discussion hari ini. Beliau penulis membentang kertas kerja bertema fikir pemikiran, falsafah, akal budi, sejarah pengajaran Melayu dan lain-lain. Dia juga fellow penyelidik jejak tarbiyah. Banyak sangat ni, kalah menteri ni. Timbalan Setiausaha Agung Federasi Kebangsaan Pekerja Belia Malaysia, pengurus Sekolah Pembangunan Kerja Belia dan Komuniti, pengasas bersama Sekretariat Wacana Intelektual Daerah, Setiausaha Agung Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia. Saya pun orang Minang. Tapi bukan Minang Nagori lah, Minang sana. Mantan Ketua Bahagian Harian Pelajar, saya juga pernah lah juga rasa dekat matrikulasi tu dulu, jadi MPP. Institut Profesional Baitumal Majlis Agama Islam Awib, mantan Ketua Bahagian Haiwan sana, mantan Eksekutif Projek Hayasan Sekolah dan Siswa, Kementerian Pengajian Tinggi. Hebat orang dia, sesuai dengan sosok tubuh dia, sesuai dengan gaya pemikiran, dengan topik itu pun sesuai. Saya berbesar hati dan rasa cukup beruntung untuk memperkenalkan saudara Muhammad Hanafi Jamaluddin sebagai speaker kita untuk hari ini. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya ingin menyerahkan majlis ini kepada beliau untuk beliau kupas semua yang akan dibincangkan hari ini. Dan kalau kita tengok background saudara Muhammad Hanafi ini, kita pun nampak keperhatian beliau tentang isu-isu berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita bukan calang-calang orang yang kita, jadi saya harap semua yang bersama-sama kini boleh memberi perhatian sepenuhnya untuk lebih kurang setengah jam untuk beliau membentangkan kertas kerja yang beliau akan kongsikan berkenaan pengarang tertua ekonomi Melayu dan gagasan ekonomi manusiawi. Sudah pasti outcome-nya sehebat apa yang tertulis, insyaAllah. Saya serahkan. Silakan Cik Hanafi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak kepada Tuan Yazid Osman yang saya hormati daripada NTM yang turut berada bersama dengan kita dalam sesi public lecture series pada pagi ini. Dr. Samsul Samsudin daripada USC dan tenaga pentadbiran dan pengurusan USC serta semua sekali lah para peserta yang berkesempatan untuk hadir bersama dalam online pada pagi ini. Pertamanya, saya sebenarnya segan bila diperkenalkan begitu. Saya pun tak sangka pula Cik Yazid kita akan baca semua sebab biasanya dia akan ambil 2-3 yang utama saja. Tapi Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Cuma itu mungkin pengalaman ataupun penglibatan yang setengah daripadanya dah terlepas pun, dah berakhir dia punya penggalnya, cuma untuk dimasukkan dalam keterangan ringkas. Apapun pagi ini seperti mana Tuan Yazid yang merasa satu penghormatan, saya sebenarnya pun agak berdebar juga untuk menghadapi sebab tajuknya tu Ungku Aziz Thought and Public Policy Public Lecture Series. Jadi saya mengukur baju di badan sendiri. Pertamanya adalah saya adalah sebagai informal educator, sebagai aktivis belia masyarakat, khususnya belia. Jadi bila diminta untuk menyampaikan satu topik yang biasanya disampaikan oleh academician ataupun full-fledged academician yang sepenuhnya memberikan tumpuan kepada isu-isu intelektual, jadi saya pun bila mengukur baju di badan sendiri itu rasanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat capai expectation yang ditetapkan dan dalam masa yang sama juga dapat memberikan beberapa dapatan-dapatan baru untuk dikongsikan, walaupun sepenuhnya dedikasi harian itu banyak tertumpu kepada perkara-perkara aktivism sejak daripada zaman di Majlis Belia Malaysia dan sebelum-sebelumnya lagi.
Baik, tajuk yang kita akan bawa ataupun kita akan kupas pada pagi ini adalah tentang tema ataupun tajuk pengarang tertua ekonomi Melayu dan juga gagasan ekonomi manusiawi. Saya jangkakan ada setengah mungkin daripada kalangan para peserta ada yang mungkin dah boleh dapat jawapan daripada tajuk ini pun, sebab dia bukanlah tajuk yang ada apa problem statement yang berlapis ataupun yang agak berat. Dia sebenarnya straightforward sahaja. Siapakah pengarang tertua ekonomi Melayu dan juga apakah model gagasan ekonomi manusiawi. Maknanya akan ada dua segmen yang kita akan kongsikan ataupun yang kita akan bahaskan pada pagi ini. Kemudiannya um, bila tajuk ni nak dicadangkan ataupun nak dipilih, saya pun berkira untuk memilih tajuk yang pertamanya adalah yang berkaitan langsung dengan uh, pengajian akademik saya di peringkat sarjana ataupun master di UKM, apabila saya memberikan tumpuan kepada buku yang telah pun disebutkan oleh Tuan Moderator tadi, iaitu Barat daripada Cerminan Watan, Pandangan Zamba dan juga Alatas. Dan juga satu lagi adalah minat dan juga tumpuan saya sekarang ni, walaupun dia masih lagi baru, iaitu meninjau gagasan ekonomi manusiawi. Jadi apapun untuk public lecture ni, saya uh, uh, sebutkan bahawa ini adalah pandangan daripada saya secara peribadi selaku aktivis ataupun informal educator. Jadi kita harapkan tak letakkan terlalu expectation yang tinggi, dan apa pun saya cuba yang terbaik untuk nak memastikan tajuk dan topik ini dapat memberi nilai tambah kepada tuan-tuan dan puan yang mengikuti kita pada pagi ini. Baik, kita teruskan dengan uh, slide seterusnya. Baik, pertamanya adalah kajian mengenai kemiskinan di Malaya. Kajian mengenai kemiskinan, kalau kita baca dalam literature tentang poverty di Malaysia ni, dapat kita jejak daripada tahun 1923. Oleh siapakah? Oleh Pendeta Zakbar. Zainal Abidin bin Ahmad adalah nama pena kepada apa nama tu uh, Zakbar adalah nama pena kepada Zainal Abidin bin Ahmad, yang ketika itu telah menulis dua buah makalah, The Poverty of the Malays and The Salvation of the Malays. Daripada segi konsep, Zakbar ketika itu telah pun membuat pembezaan antara kemiskinan kebendaan, kemiskinan fizikal, dan satu lagi adalah kemiskinan bukan kebendaan, iaitu moral ataupun spiritual. Yang mana pada hari ini pembahagian yang dibuat oleh Zakbar itu nak dimasukkan dalam multi-dimensional poverty, kemiskinan pelbagai dimensi. Yang mana Zakbar ada sebutkan dalam makalah beliau itu tentang kemiskinan orang Melayu itu adalah sebenar-benarnya sebenar-benar sifat yang paling nyata di antara seluruh sifat-sifat kebangsaan yang lain. Sehingga kan beliau sebutkan tentang miskin daripada harta benda, miskin pada alat-alat kelengkapan otak, miskin pada perangai, miskin pada segala-galanya lah. Jadi tulisan Zakbar itu dirujuk oleh setengah-setengah penulis, termasuklah Profesor Diraja Ungku Aziz yang mengarang buku ini, Jejak-jejak di Pantai Zaman, sebagai dedikasi beliau sepenuhnya kepada Zakbar, yang mana nanti kita akan bahaskan, yang mana beliau ada memberikan beberapa penghormatan-penghormatan yang saya kira penghormatan yang sangat sangat tinggilah yang diberikan oleh seorang sarjana sebitara, almarhum Profesor Diraja Ungku Aziz. Baik, daripada segi konsep tadi kita dah sebutkan, disebabkan halangan daripada pihak British, kajian mengenai kemiskinan tidak begitu menonjol sekurang-kurangnya sehingga Malaya mendapat kemerdekaan. Ini dibuktikan apabila mana Zakbar diberikan tekanan-tekanan tertentu dan tekanan-tekanan yang hebat juga oleh kolonial Inggeris, termasuk daripada kalangan ejen-ejen penjajah Inggeris pada waktu itu. Antaranya adalah Mason Time, beliau dirampas, beliau dipindahkan bertugas daripada satu institusi kepada satu institusi, kemudian dikawal dengan sangat ketat, dan juga dia diberikan tekanan juga termasuk oleh Sir Raja Chulan, yang mana amaran itu diberikan kepada Zakbar supaya dia berhati-hati ataupun lebih apa nama tu lebih uh, kurangkan kegiatan penulisan beliau yang mengkritik dasar-dasar ekonomi ataupun dasar-dasar pembangunan yang dibawa oleh kolonial Inggeris, dan juga lebih banyak tumpukan kepada bidang pendidikan, yang mana waktu itu beliau menjadi sebagai pensyarah di
SITC waktu itu. Jadi disebabkan oleh tekanan-tekanan daripada Inggeris berkenaan, maka kajian mengenai kemiskinan itu memang tidak menonjol sebelum era kita mencapai kemerdekaan. Baik, bagaimana dia mendapat sambutan dan juga dia mendapat perhatian yang lebih serius adalah bila mana kajian secara sistematik mengenai kemiskinan ini bermula sejak tahun 1950-an yang diketuai oleh Ungku Abdul Aziz. Yang mana semua maklum, Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz adalah yang pertama menulis secara sistematik lah dengan gagasan beliau, termasuklah bila mana beliau mengkaji tentang kemiskinan pribumi ni, bila mana mereka terpaksa berjual tanah, berjual harta benda peribadi untuk nak pergi menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi menyebabkan bila mereka pulang semula ke tanah air, dah tak ada lagi dah harta untuk nak ditumpang. Jadi disebabkan itu beliau datangkan dan bentangkan ataupun draftkan kertas kerja penubuhan tabung haji, yang hari ini tabung haji mungkin saya boleh sebutkan sebagai pemain utama dalam industri haji dan umrah. Itulah jasa besar Profesor Diraja Ungku Aziz. Dan sudah tentu beliau adalah yang pertama yang menulis tentang apa nama tu, kemiskinan ni secara sistematik, melalui banyaklah makalah-makalah beliau, Zahir dan Batin Ekonomi Melayu, Indeks Sarung dan sebagainya yang masyhur, yang tentu sekali UST dan juga barisan fellow dan juga ahli akademik yang mungkin mengikuti kita pada hari ini jauh lebih banyak pembacaan dan juga pengetahuannya berbanding dengan saya. Jadi untuk yang seterusnya adalah Tun Mahathir juga terlibat dalam soal kemiskinan dalam buku beliau Dilema Melayu, dan juga dari buku ini juga apa namanya tu terkenal menjadi sebagai rujukan mengenai apa pandangan terhadap orang Melayu malas. Jadi Tun Mahathir juga terlibat. Kemudian selepas daripada era perkenaan tu, Profesor Dr. Chamsuri Siwar, kemudiannya sampailah kepada zaman kontemporari ini, di mana Profesor Dr. Jomo, KS Jomo, Dr. Madrin Berma, kemudian yang terbaru Profesor Dr. Wan Amirzan, yang banyak memberi tumpuan kepada kajian kemiskinan. Bermaksud bahawa kalau kita ambil daripada tahun 1923, tema mengenai kemiskinan juga perhatian dan kajian mengenai kemiskinan, tulisan mengenai kemiskinan ini baru sahaja berusia 1 abad ataupun tepatnya 101 tahun, bermula daripada karangan Za'ba berkenaan tahun 1993. Jadi dalam tempoh 100 tahun ini, siapakah pengarang tertua? Tapi dah macam dah bocor dah tu soalannya. Sebab dah sebutkan tadi kan daripada tahun 1993 kan, tapi tak apa. Baik, siapakah pengarang tertua ekonomi Melayu itu, kita akan berikan tengok dalam bincangan ini pada slide yang seterusnya. Baik, penanda aras kemiskinan sejak zaman Za'ba berdasarkan, ini menarik juga, penanda aras kemiskinan zaman Za'ba. Za'ba walaupun secara umum, tapi beliau tak berikan spesifik indeks kajian, sebab Za'ba ni bukanlah pembaca karangan-karangan ekonomis yang berpengaruh di dunia. Dan itu pun diakui oleh Profesor Ungku Aziz bahawa Za'ba tak membaca apa nama tu, tokoh-tokoh seperti Marx, seperti berapa lagi lah ahli-ahli ekonomi, Marx, Marshall, Mill. Tetapi Za'ba adalah seorang ahli ekonomi ataupun sebagai public intellectual, yang bila mana beliau membuat analisis mengenai kemiskinan kaum pribumi itu, beliau sebutkan kemiskinan itu diukur berdasarkan ekonomi pendidikan. Dan sebenarnya luas lagi sebenarnya definisi Za'ba mengenai kemiskinan, seperti perangai dan sebagainya. Tapi penanda aras yang saya boleh keluarkan adalah daripada segi jumlah ataupun angka mereka yang mendapat pendidikan formal di zaman beliau itu, dan juga angka mereka memiliki apa nama tu pemilikan ekonomi di zaman beliau itu yang dapat dikeluarkan. Jadi memang itu adalah ukuran yang sangat umum. Kemudiannya beliau buat kesimpulan, Za'ba buat kesimpulan umum berdasarkan tingkah laku ekonomi dan juga kecerdikan huruf. Tiada indeks khusus. Manakala sampai ke zaman Ungku Aziz, Pak Ungku gunakan indeks kain sarung dengan mengukur darjah tingkat ekonomi masyarakat berdasarkan jumlah milikan kain sarung bagi setiap isi rumah, dan seterusnya lah. Sampailah ke era sekarang ni, termasuklah ada beberapa indeks-indeks, termasuklah mengukur apa nama tu, saya tak ingat, ada satu indeks yang baru dikeluarkan. Baik, apalah. Okey, seterusnya, okey, siapakah pengarang tertua kepada ekonomi Melayu? Baik. Buku yang
ada dalam slide ini adalah buku yang bertajuk Jejak-Jejak di Pantai Zaman, dan dia ada foto dua orang tokoh. Buku ini ditulis oleh Muka Aziz tahun 1975, dan Zakbar ketika itu dah pun kembali ke rahmatullah, telah dijemput ke rahmatullah. Beliau meninggal dunia pada tahun 19 beliau tahun 1978, 1895, 1970, cuba cek 1973 ataupun 78. Bukan, 73 beliau masih lagi menerima apa nama anugerah uh, ijazah kehormat daripada UKM. Baik, tak apa. Baik, Ungku Aziz mendedikasikan sebuah karya yang seluruh tinta dan aksaranya diabadikan kepada seorang sarjana besar Melayu. Dalam buku Jejak-Jejak di Pantai Zaman ini, beliau memang memberikan sepenuhnya dedikasi dan juga penghormatan kepada Zakbar, yang mana penghormatan dan dedikasi beliau itu bukanlah tujuan seremonial, tapi sangat-sangat berintipati dan juga sangat-sangat mendasar, sangat-sangat substansif, kerana beliau menghargai Zakbar daripada kacamata seorang sarjana ekonomi atau kacamata seorang intelektual ekonomi. Dan Zakbar dilihat sebagai seorang public intellectual dan juga sebagai seorang thought leader dan sebagai seorang pengarang yang disifatkan sebagai pengarang yang sangat prolifik, sehingga kan Ungku Aziz sangat memuji-muji Zakbar dalam buku beliau berkenaan ini. Bila saya melihat pujian Ungku Aziz itu, saya seperti rasa, oh, apa yang sangat menjadikan beliau teruja ataupun impress ni, apa yang menjadikan beliau sangat-sangat teruja dengan tokoh ini. Baik, kita tengok apa tujuan dan juga apa yang telah Ungku Aziz abadikan dalam karya ini. Tujuan saya di sini adalah untuk memberikan penghormatan secara straightforward. Profesor Diraja Ungku Aziz telah pun menyebutkan bahawa tujuan beliau menulis buku ini tahun 1975 ini adalah untuk memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada salah seorang daripada penulis kita yang terulung yang menulis berkenaan ekonomi. Itu satu daripadanya, tuan-tuan dan puan ya. Banyak lagi sebenarnya Prof. Ungku Aziz, Pak Ungku memberikan penghormatan dan juga bahkan puji-pujian. Saya boleh namakan puji-pujian. Kadang beliau pun sendiri sebutkan, adalah diharapkan saya tidak berlebih-lebihan dalam memberikan puji-pujian kepada guru kita sejati ini. Dan saya ingin mengajak para pembaca untuk menghormati sikap intelektualnya. Jadi kenapa? Apakah kelebihan ataupun apakah kebitaraan ataupun kecendekiawanan Zakbar ni sehinggakan seorang yang mendapat gelaran Royal Professor, yang the one and the only di Malaysia dan di Malaya pada waktu berkenaan, memberikan perhatian dan juga penghormatan yang sangat tinggi lah kepada beliau itu. Termasuklah dalam bahagian pendahuluan, bila tuan-tuan bila baca saja buku ini, buka sahaja pada bahagian pertama itu, bab pertama, bukan bab pertama, bab penghargaan. Uh, Bukan bab penghargaan, bab pendahuluan pada muka surat V pada muka surat Roman lagi ya, VII ya. Jadi beliau sebutkan, dengan takdir Allah, makalah yang dicipta oleh seorang manusia yang terdorong oleh perasaan murni telah menjadi terbenam di pasir zaman. Karya itu seperti logam bernilai besar, tinggallah di situ sehingga dikorek dan dibersihkan supaya boleh dimasak, dilebur dan diedarkan ke alam fikiran manusia. Fikiran-fikiran terbenam itu boleh pula dibandingkan dengan fikiran lain yang cetek dan ringan, tetapi lebat tumbuhnya di atas bumi seperti lalang, dan lalang itu sentiasa melambai-lambai orang yang lalu di situ mengikut haluan angin yang meniupnya sekejap ke barat dan sekejap ke timur. Tidak pasti mengapa karya yang dirujuk oleh Prof. Ungku Aziz, Pak Ungku, dalam membahaskan mengenai kebitaraan ataupun pengamatan beliau kepada Zakbar itu adalah dua buah karya yang sebenarnya ditulis pada tahun 1923, dan Pak Ungku hanya dapat berkesempatan memberikan apresiasi dan sumbangsih beliau kepada tulisan Zakbar yang dilihat, yang kita akan dengar petikan-petikan sebentar lagi, yang disebut oleh Ungku Aziz sebagai sangat-sangat baik mutu dan juga kualitinya. Adakah kerana seperti mana kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau, bahawa karangan yang sebegitu baik yang ditulis oleh Zakbar mengenai kemiskinan itu telah pun terbenam di bawah pasir zaman, dan sehinggalah yang beliau namakan karya logam bernilai besar itu tinggallah di situ sehingga dikorek dan dibersihkan dan dileburkan dan diedarkan ke alam fikiran manusia. Dan beliau sebutkan juga fikiran yang begitu bernas itu
kalau dibanding dengan fikiran lain yang cetek dan ringan, yang malangnya lebat pula tumbuhnya tu, yang ringan dan juga yang cetek itu lebat pula tumbuhnya di atas bumi seperti lalang, sedangkan yang berkualiti, yang bernas, yang baik mutu dan nilainya itu diabaikan. Sehinggalah beliau membawa ke tengah ke dalam perbincangan arus perdana melalui buku beliau ini. Baik, kita teruskan. Inilah tokoh yang beliau memberikan penghormatan dan juga memberikan pujian dan juga memberikan sepenuh kemuliaan yang diabadikan dalam buku Jejak-Jejak di Pantai Zaman ini. Baik, apakah dorongan yang Pak Ungku begitu berkesan dengan Sabah? Pertamanya adalah ianya dapat diselam dan sudah tentu kerana mereka mempunyai nyala rasa atau passion yang sama. Saya lihat ada dua nyala rasa ataupun passion yang sama antara Zamba dengan Pak Ungku. Pertama adalah dalam perkara ekonomi. Sudah tentu Zamba mula menulis tentang ekonomi, The Poverty of the Malays and the Salvation of the Malays tahun 1923. Manakala Pak Ungku pula memang beliau seorang yang terlatih sebagai sarjana ataupun sebagai ahli akademik dalam bidang ekonomi dan juga telah memberikan tumpuan sepenuh melalui karier formal dan informalnya itu dalam bidang ekonomi. Sudah tentu mereka berada pada common ground yang sama. Ada satu lagi domain yang sebenarnya kedua-dua mereka ni memiliki passion dan juga memiliki nyala rasa yang sangat kuat, iaitu dalam bidang bahasa. Pak Ungku sebetulnya, tuan-tuan dan puan semua, dan saya percaya ramai yang telah pun yang mengetahui tentang ini, adalah setiausaha kepada Zaba yang menjadi pengerusi Kongres Bahasa Melayu 1956. Yang mana dalam kongres berkenaan, Pak Ungku menjadi sebagai setiausaha jawatan kuasa berkenaan, Zaba sebagai pengerusi, dan pada waktu berkenaan jugalah Zaba mendapat gelaran sebagai pendeta yang dikalungkan oleh uh, penganjur melalui secara diam-diam, tanpa pengetahuan daripada sidang hadirin, daripada jawatan kuasa. Jadi kedua-dua mereka ni sangat meminati dua bidang ini. Satu ekonomi tadi, satu lagi adalah bahasa. Pak Ungku sendiri pun dalam tulisan beliau Jejak di Pantai Zaman ni, kualiti bahasa dan sastranya pun sangat sangat indah dan juga sangat sedap lah untuk dibaca. Dan juga beliau juga dikenal ada menulis tentang akal budi dalam pantun Melayu dan beberapa yang lain lagi lah, selain daripada tumpuan dalam perkara ekonomi. Baik, Zaba terlebih dahulu dalam bidang ekonomi, terlebih dahulu mendahului pada November 1923 dengan meluncurkan penanya. Ini sedikit sejarah dan juga latar belakang bagaimana dua buah makalah yang dipuji oleh Pak Ungku Aziz ini ditulis. Tahun 1923, sebelum dua makalah ini ditulis, ada satu rencana yang disiarkan oleh The Malay Mail pada November tahun 1923, maknanya 100 tahun sebelum ini. Akhbar The Malay Mail telah menyiarkan rencana bertajuk A Civic Sense. Tidak disebut siapa nama pengarang berkenaan, yang ditulis oleh pengarang yang apa nama itu ada sedikit uh, apa nama tu sinis kepada masyarakat Melayu. Jadi rencana Zaba telah terpanggil untuk menulis dan telah menghasilkan dalam 5 siri dalam 2 tajuk, The Poverty of the Malays dan juga The Salvation of the Malays, pada Disember, bermula daripada Disember. Dan pada tahun 1927 pula, beliau telah menterjemahkan dua-dua buah karya ini, Kemiskinan Melayu dan juga Jalan Keselamatan kepada Melayu ini, dalam majalah Al-Ikhwan. Dan bila mana saya rujuk dan juga Pak Ungku dalam buku Jejak-Jejak di Pantai Zaman ini merujuk karya yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu itu, beliau sangat-sangat memberikan memberikan pujian dan penghormatan, sehingga kan dalam tulisan Jejak-Jejak di Pantai Zaman ini kita dapat lihat beliau memuji Zaba sebagai pengarang tertua ekonomi Melayu. Tapi sebelum kita pergi kepada apa yang Pak Ungku tulis berkenaan, saya ingin sebutkan apa reaksi daripada sidang pengarang Malay Mail pada waktu berkenaan. Lidah pengarang ataupun editorial telah pun menyatakan untuk pertama kalinya, bayangkan tuan-tuan dan puan, untuk pertama kalinya satu kekecualian telah dibuat. Rencana Zaba yang telah ditulis dalam sebanyak 5 siri dalam 2 tajuk berkenaan, iaitu Kemiskinan Melayu ataupun The Poverty of the Malays dan juga The Salvation of the Malays, telah pun diterbitkan dengan tidak diedit sedikit pun. Maknanya bersih sepenuhnya, karangan itu murni. Dan sidang pengarang ni pun sama juga.
memberikan sangat penghormatan dan juga pujian kepada Za'bar sehingga kan beliau menamakan Za'bar ni sebagai rara avis dalam bahasa Latin. Maksudnya adalah sejenis burung yang langka, yang jarang muncul, yang muncul hanya muncul kerana dipikat oleh umpan yang ataupun dengan jerat yang paling licik. Jadi bagaimana keadaan itu boleh berlaku? Maksudnya rencana sebelumnya iaitu civic sense tu rupanya telah menjadi satu macam umpan ataupun pancing ataupun kail yang telah pun memikat seekor burung yang seolah macam kalau kita bagi gambaran lah, macam ada orang pergi memikat burung, kalau gunakan umpan biasa-biasa je, burung yang biasa je datang. Burung pipit datang, burung apa lagi? Yang biasa yang mudah kita jumpa, burung gagak datang. Tapi sebabkan kali ini umpan dia tu mungkin sangat-sangatlah langka, sangat rare sehingga kan berjaya memikat. Contohnya, macam saya ada ambil gambar ni. Burung apa ni? Burung cenderawasih. Mungkin. Siapa yang ada umpan untuk nak memikat burung cenderawasih. Dan bukan mudah untuk mendapatkannya. Jadi tanpa menggunakan umpan yang uh, paling mahal, paling licik, tentu sukar untuk nak menjeratnya. Begitu juga, itu penilaian oleh editorial ataupun sidang pengarang yang mana mereka telah pun menerbitkan karya Za'bar berkenaan itu bersih tanpa suntingan, dan itu adalah pertama kali dibuat, dan Za'bar ketika itu adalah baru pertama kali menulis dalam akhbar The Millennium, kerana beliau sebelumnya banyak menulis dalam akhbar Lembaga Melayu, dalam beberapa akhbar-akhbar yang lain lah. Baik, kita lihat Profesor Diraja Ungku Aziz telah pun menyebut Za'bar dan memuji Za'bar sehingga beliau menamakan Za'bar sebagai pengarang tertua kemiskinan Melayu. Di manakah ditemui kenyataan itu? Pertama adalah dalam halaman 38, yang mana oleh sebab tujuan utama tulisan ini adalah untuk memberi penghormatan kepada Za'bar sebagai seorang bapa ataupun pengarang tertua tentang konsep kemiskinan Melayu. Itu disebutkan oleh beliau dalam buku ini pada halaman 38. Kemudian pada bahagian pendahuluan, yang mana ini bahagian penghargaan ya. Saya rujuk semula, sepatutnya saya tulis halamannya tu. Okey. Halaman V I. Nombor berapa tu? Nombor berapa dalam Roman tu? Yang mana beliau sebutkan kat situ, saya biar diketahui Za'bar lah anak Melayu pertama yang mengarang khusus tentang kemiskinan dan cara-cara mengatasinya. Dan adakah ini boleh dibuktikan kenyataan dan juga premis dan juga hipotesis oleh Prof. Ungku Aziz ni? Silakan kalau mereka yang mungkin boleh memberikan tumpuan dalam kajian akademik mengenai ini. Kalau anda boleh kaji karya-karya klasik kita, sama ada daripada Raja Ali Haji atau sebelumnya lagi, sama ada karangan Ar-Raniri ke, ataupun sesiapa sahaja yang sezaman pada abad ke-16 ke-17, adakah mereka ada memberikan sentuhan terhadap tema ini? Kerana tema kemiskinan ini tema yang termasuk dalam kajian agak moden lah. Maksudnya bukan moden, maksudnya yang harus ada pendekatan sistematik untuk memberikan analisisnya. Dan Za'bar kerana ghirahnya beliau, kerana kecemburuan beliau adalah sebagai pemimpin gerakan pembaharuan, sebagai tokoh reformis yang sangat-sangat cemburu melihat kejatuhan ketinggalan kaum muslimin, itu telah tampil membuatkan analisis yang rupanya percubaan beliau untuk menulis dua karangan itu rupa-rupanya, kalau Profesor Asmah Omar menyebutkan ilmu mengarang Melayu sebagai mahkota kepada karya-karya bahasa Za'bar, saya tuan-tuan berani untuk memberikan ijtihad dan juga memberikan pandangan karya kemiskinan Melayu dan juga jalan keselamatannya pada saya adalah mahkota yang paling bersinar untuk tulisan Za'bar. Dan saya berani katakan bukan perangai bergantung kepada diri sendiri ataupun falsafah takdir ataupun asuhan budi. Walaupun kesemua karya-karya berkenaan tetap memiliki kekuatan kerana kualiti bahasa, kesedapan bahasa beliau itu dalam membahaskan tu, Masya Allah, dahsyat. Kalau tuan-tuan meminati Hamka kerana kualiti sastrawi beliau, Za'bar dalam dua makalah ini mandatory kita kena baca. Bahkan saya tulis kat Facebook semalam, saya kata menjadi satu syur terpaling saya keluarkan untuk kita baca kerana sangat relevan dan sangat mendasar, dan sangat kritikan beliau itu sangat
pada saya seorang yang sangat genius lah, boleh memberikan pandangan-pandangan yang sangat konstruktif dan juga membina gitu, sehingga kan seorang sarjana tersohor yang datang daripada keluarga bangsawan istana, iaitu Profesor Muka Aziz, telah memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada guru sejati ni, ataupun kepada Zama ni. Baik, makalah Zama itu istimewa. Pengarang Malay Mel menyatakan bahawa bab pertama kali ini telah pun kita sebutkan pada bahagian di atas tadi. Baik, apa yang dibahaskan oleh Zama dalam Kemiskinan Melayu dalam dua karya berkenaan? Pertamanya adalah Pak Ungku sebutkan ada dua pendapat-pendapat beliau. Pertama adalah pendapat kemiskinan fizikal, dan satu lagi adalah kemiskinan moral atau pendapat-pendapat moral. Kemudiannya saya pula membuat susunan. Pertama adalah uh, yang dibahas oleh Zabah, kemiskinan multidimensi. Termasuklah di situ adalah kemiskinan fizikal, kemiskinan harta benda, kemiskinan apa namanya tu, pendidikan. Satu lagi adalah kemiskinan moral, spiritual. Iaitu okey, maksudnya adalah Zabah tuliskan dalam buku itu adalah kemiskinan multidimensi yang dapat dibagikan kepada dua lah. Satu kemiskinan moral, satu lagi adalah kemiskinan kebendaan. Dan untuk mengatasi cadangan beliau ini, tapi sebelum kita baca tentang cadangan beliau ni, nanti kita akan pergi pada slide seterusnya adalah apa yang menjadi sebagai akar ataupun root cause yang menjadikan orang Melayu ini diberikan perhatian oleh Zahbah sebagai kaum yang memiliki yang miskin moral dan juga fizikal. Jadi cadangan beliau kepada penyelesaian ini adalah penyusunan semula masyarakat, dan juga penubuhan koperasi dan latihan pelajaran dengan cara yang betul. Saya suka untuk sebutkan lagi satu petikan daripada Pak Ungku Aziz. Subhanallah. Memang apa nama, tuan-tuan kena baca lah. Jarang, dan saya rasa tak pernah lagi saya jumpa beliau tulis perkara ini ataupun penghargaan kepada mana-mana tokoh dengan begitu apa nama itu, dengan begitu banyak sekali. Baik, dalam bahagian bab pertama, Pak Ungku sebutkan dalam bab ini saya menjelajahi pendapat seorang daripada penulis Melayu terulung yang menulis dalam bahasa Inggeris tentang masalah kemiskinan dari segi implikasi dan keperluan penyusunan semula masyarakat. Saya berharap dapat menunjukkan bahawa jika beliau tidak dilupakan dan jika sistem penjajah tidak menindas beliau, secara halus kita mungkin sudah mempunyai kesedaran sebenarnya yang jelas tentang masalah ekonomi orang Melayu lebih awal lagi. Mungkin pendapat umum orang Melayu tidak perlu diperapi-apikan dengan kekerasan seperti apa telah berlaku dalam peristiwa 13 Mei 1969. Ini satu kenyataan yang wow pada saya, subhanallah. Dia telah memberikan satu uh, apa nama tu, salutation lah, yang tinggi, yang mana mm, kerana pengabaian kepada dua buah makalah yang sangat berkualiti ini menyebabkan kita hanya pada rancangan Malaysia kedua saja, uh, cadangan mengenai penyusunan semula masyarakat ini baru dikemukakan. Itu pun selepas after May 13. Jadi Zahbah telah pun menyebutnya pada tahun 1923 lagi, sebagai seorang yang tidak terlatih dalam bidang ekonomi, tetapi kerana gairahnya itu, banyak kan kalau kita baca, akal kita weh kejatuhan sebab karut masuk tambahan, banyak puisi-puisi beliau yang ditulis untuk nak menyedarkan masyarakatnya, kata keluarlah daripada keterpurukan dan sebagainya, sehingga kan beliau ditulis sebagai modernis, qadiani, rationalist, sebagai pelbagai lagi lah tuduhan. Tapi apapun, saya melihat Zahbah ni sebagai seorang yang sebenarnya memiliki uh, ianya berbeza dengan ini ditulis seorang yang menggunakan nama gelaran The Real Malay. Siapa tuan-tuan yang saya hanya dapat tahu siapakah pengarang The Real Malay ni hanya dalam tulisan Pak Ungku ni, iaitu Abdul Majid Zainuddin. Orang awak juga, Pak Yazid. Dari orang Minang. Dia putus-putus sikit lah. Yang menetap di Kuala Lumpur setapak menjadi intelijen. Okey. So sekarang clear ke?
So kalau misalnya kata tak clear nanti boleh ni boleh komen Saya akan Okay. So far so good. Jalan lalu. okay, baik baik. Terima kasih. Baik, dalam tulisan uh, Darian Meli yang mengkritik sikap Zabah, maknanya ada satu lagi anak Melayu juga yang dia membantah Zabah. Sebab dia kata cukuplah orang Melayu ni sebenarnya dia akan mengambil waktu, dia akan bangkit juga. Tak perlu kita nak mengkritik, menggesa, menekan mereka untuk mereka keluar daripada kemiskinan itu cukup lah. Kerana mereka ni telah lama dalam keadaan contented, modest dan juga inarticulate. Yang mana diterjemahkan oleh Muka Aziz sebagai berpuas hati, bersederhana dan juga penyegan. Dan mereka ni dah biasa bekerja dan juga ataupun hidup dalam keadaan yang puas hati. Seperti mana Zakbar sebut, rezeki secupak tak jadi segantang, yang dikritik sikap masyarakat Melayu yang memang hidup bermalas-malasan, cukup dengan apa yang ada sahaja, tak perlu bertanam kerana alam bumi kita ni subur dengan pelbagai apa nama itu, uh, pelbagai tanam-tanaman, boleh saja kita tuai hasil, tak macam bangsa-bangsa lain di dunia yang kena berampas pulas, sehingga kan digunakan satu peribahasa yang yang menyindir orang-orang yang rajin bekerja ni sebagai orang-orang yang ditertawakan oleh buaya kerana kita menghilir sungai. Maknanya tak perlulah kita mengalir sungai kerana akan ditertawakan oleh buaya. Maksudnya apa? Tak perlulah kita nak bersampan atau berkayuh menghilir sungai kerana kita akan dialirkan oleh arus sungai itu. Tak perlu nak berkayuh pun kerana sungai itu memang mengilir. Begitu juga tak perlulah kita bertanam. Alam bumi ini kita ni subur. Campak saja apa-apa akan tumbuh. Jadi menyebabkan itu alasan. Itu Sabah tulis dalam karangan kemiskinan Melayu itu. Baik, dari Malay ni Abdul Majid Zainuddin ni adalah orang yang sebenarnya telah memberikan tekanan hebat sehingga kan Pak Ungku kata um, dia minta macam wasiatnya lah, kalau ada yang minat untuk berikan tumpuan bagaimana bentuk tekanan dan juga brainwash yang dikenakan oleh Zakbar sehingga kan beliau ada mengalami masalah masalah sedikit macam gangguan ataupun tekanan sehingga menyebabkan beliau diminta untuk beberapa waktu bercuti. Dan tekanan itu saya percaya datang daripada TRM ni. Dan TRM ni surprisingly adalah Abdul Majid Zainuddin. Abdul Majid, apa nama dia sebenarnya? Zainuddin ke apa? Dan bila saya baca tulisan Dr. Hasanuddin Yusof, Maktab Pengajian Melayu, uh, apa nama, Abdul Majid Zainuddin ni adalah pegawai pertama haji daripada kerajaan kolonial yang mencatat mengenai orang pergi haji. Dan juga beliau ni banyak menggunakan nama-nama samaran, antaranya untuk nak mengawal dan juga membendung seorang guru muda yang ketika itu hanya berusia 20-an daripada membangkitkan ataupun untuk menyedarkan masyarakat Melayu tentang kemiskinan mereka. Baik, saya cuba segerakan. Kita cuba berhenti seawal untuk nak bagi tumpuan kepada sesi soal jawab dan sebagainya. Wah, tak boleh bergerak pula. Okey, baik. Ini adalah terjemahan yang dikeluarkan dalam majalah Al-Ikhwan tahun 1927. Yang mana saya ambil sedikit saja dan tuan-tuan boleh dapatkan dalam buku ini. Kalangan, dan saya nampak ada minat daripada kalangan rakan-rakan untuk nak menerbitkannya semula menjadi satu penerbitan monograf. Zakbar sebutkan pada bahagian awal saja, orang-orang kita Melayu ini pada hitungan atau jumlahnya adalah satu kaum yang sangat miskin. Kemiskinan itulah sifat yang terlebih sangat lengkap dan nyata daripada lain-lain sifat kebangsaannya, dan ialah juga sebesar-besar kekurangan yang menjadikan mereka kalah atau ketinggalan di belakang dalam perlumbaan kemajuan. Miskin pada wang ringgit dan harta benda, miskin pada hemat dan cita-cita, miskin pada pelajaran dan latihan pengetahuan, miskin pada alat-alat kelengkapan otak, dan pada beberapa sifat-sifat keperangaian yang tinggi dan mulia. Jadilah mereka tak dapat tidak tersangkut dan ketinggalan dalam perjalanan bangsa-bangsa. Inilah kenyataan yang dimulakan dari bab pertama, pendahuluan, tanpa berbasa-basi lagi. Terus sharp shoot. Terus beliau sebutkan betapa orang Melayu ni adalah miskin yang sangat nyata. Baik, sebenarnya saya lagi suka nak petik tulisan-tulisan Zakbar je dalam pembentangan ni. Hmm, tetapi tentu sekali akan mengambil waktu yang panjang kerana tulisan beliau ni terbit dalam 5 siri. Tapi tuan-tuan, saya syorkan tuan-tuan akan dapat menikmati betapa sedap kualiti bahasanya
dan juga mutu sastranya. Saya cuba petik satu yang nak menunjukkan hmm, satu daripada petikan yang boleh kita dengarkan daripada segi kekuatan fakta, ilmu dan juga mutu sastranya. Pendeknya orang Melayu hanyalah menunjuk. Okey, sebelum tu. Pemandangan mereka ke atas hal hidup di dunia ini miskin daripada perasaan-perasaan hidup dan penuh dengan malap, muram dan kesubulan yang jarang-jarang atau tiada pernah merasa cerah dengan sinaran riang dan sukacita. Kehidupan agamanya dan amal ibadatnya amat miskin daripada isi dan roh yang asli, dan tubuh amalannya dan agamanya yang tiada berisi roh itu pun beberapa banyak telah diselaputi oleh lumpur dan cemar-cemar daki air, serta telah hanyut dan beralih rupa beberapa jauhnya daripada ajaran-ajaran asal yang bersih dan hening jernih yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, tuan-tuan, kalau kita nak mengadili Zakbar, kita kena mengetahui kerana Zakbar ni seorang pemikir pembaharuan dan beliau melihat banyak ketika amalan masyarakat ini telah terpasung, telah pun percaya kepada jin ifrit, percaya kepada mambang, percaya kepada itu, kepada ini, yang menyebabkan itu merantai mereka dan memasung kaki mereka daripada uh, menuju kemajuan. Jika seorang pergi ke kampung-kampung Melayu, maka keadaan masjidnya yang jongkang-jongkit dan dimakan isi serta penuh dengan hamuk dan lumut-lumut itu pun cukuplah menjadi gambar bagaimana rupa agama Islam yang di dalam hati mereka penduduk kampung itu, dan bagaimana rendahnya agama Islam mereka itu telah jatuh daripada pangkat yang tinggi. Subhanallah. Itu satu contoh lah. Dan ini berlanjutan untuk siri-siri yang termasuklah ketika mana beliau mencadangkan jalan-jalan penyelesaiannya. Eh? Baik, karangan ini adalah terbit dalam majalah Al-Ikhwan dalam versi terjemahan, yang mana versi terjemahan inilah yang dirujuk oleh Pak Ungku, dan saya pun mengikuti Pak Ungku kerana saya percaya bahawa Pak Ungku membuat keputusan untuk nak rujuk bukan karya The Poverty of the Malays dalam bahasa Inggeris dan juga The Salvation of the Malays yang diterbitkan dalam bahasa Inggeris tu, mungkin kerana menikmati, kerana dalam bahagian awal Pak Ungku memang ada sebutkan uh, betapa beliau pun mengajak kita untuk nak uh, apa nama tu, menikmati style bahasa Sabah. Antaranya beliau sebutkan di sini, dan makalah itu seharusnya diberi nilai sewajarnya kerana daya cipta atau style bahasa Sabah itu sangatlah elok. Tulisan beliau boleh dibaca berulang-ulang kali untuk menikmatinya, dan cara tulisan kita sendiri pun boleh terpengaruh menjadi lebih baik. Jadi itulah mungkin menjadi alasan Pak Ungku tidak merujuk karya bahasa Inggeris yang merupakan versi yang original, tapi beliau rujuk versi terjemahan ini. Baik, saya tak nak lama dekat sini. Baik, uh, The Real Malay, dia kata bahawa orang Melayu ni sebab duduk dalam keadaan yang berpuas hati, sederhana dan penyegan. Sedangkan Zakbar pula membantah, yang mana dalam banyak tulisan-tulisan lain tak semestinya saya rujuk. Yang ini, petikan ini tidak saya rujuk dalam dalam artikel makalah kemiskinan Melayu, tapi dalam banyak tulisan-tulisan lain yang saya boleh berkesimpulan Zakbar telah pun memberikan tumpuan alasan kenapa uh, masyarakat Melayu ni ketinggalan dan juga miskin ni. Pertama adalah pendangkalan itikad, antaranya kepercayaan rezeki secupak, tak jadi segantang, kesilapan memahami takdir. Nasib nak miskin tentulah fakir, bolehkah takdir menyalahi takdir. Antara pantun atau puisi yang Zakbar tulis untuk mengkritik golongan Jabariyah, tidak mendapat asuhan pelajaran yang betul. Sebab dia kata bahawa banyak buku-buku yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggeris waktu itu, hikayat-hikayat kita yang tak mengangkat perasaan-perasaan yang maju, dan tak mengangkat perasaan-perasaan yang membawa kemajuan, yang membawa kita kepada satu keadaan yang lebih baik. Kemudian tiada penyelarasan modal untuk melalui gerakan koperasi. Ini pun satu finding yang sangat luar biasa lah. Waktu tu beliau telah pun memikirkan tentang koperasi. Ini pun Pak Ungku telah memberikan recognition. Alasan terakhir itu menunjukkan beliau adalah seorang ahli ekonomi awam ataupun sarjana awam, public intellectual, yang bukan semata-mata berikan syur-syur yang hanya di atas angin ataupun syur-syur yang tidak praktikal, tapi terus bagi syur yang langsung praktikal, iaitu uh, hendaklah dibangunkan kegiatan koperasi. Baik, seterusnya adalah alasan terakhir ni kita dah sebut tadi, penanda aras kemiskinan sejak zaman Sabah berdasarkan ini pun kita dah sebutkan tadi. Okey, saya ulang nampaknya. Baik, saya kira tamat untuk bahagian yang pertama, iaitu pengarang tertua kemiskinan Melayu ataupun ekonomi Melayu.
Jadi kalau mungkin ada soalan boleh dimajukan sebelum kita beralih kepada segmen yang seterusnya, itulah ekonomi manusiawi. Dan apakah kaitan antara segmen pertama dengan segmen yang kedua ni, nanti saya cuba untuk nak pergi kepada kesimpulannya pada penutup nanti. Mungkin tuan moderator kita nak masuk dulu ke, ataupun saya selesaikan dulu sebab ada baki dalam 5-6 slide mengenai ekonomi manusiawi. Saya rasa mungkin kita boleh teruskan kepada tema ataupun segmen yang seterusnya ni, ya. Kemudian baru kita buka ruang kepada sesi perbincangan, ya. Baik, saya bergerak pula kepada gagasan the human economy. Jadi apa kaitannya itu, sama ada dia berkaitan langsung atau tidak langsung, itu perkara yang kita akan cuba pergi kepada kesimpulan nanti. Antara dua topik ini, satu pengarang tertua ekonomi Melayu, satu lagi lah gagasan human economy. Baik, selama ini, sebab pertama saya bukan orang ekonomi, saya takut juga cakap tak betul daripada segi fakta dan juga uh, apa nama itu, teori ekonomi, ya. Tapi saya boleh sebutkan secara umumnya, mudah-mudahan saya tak salah. Kalau sefaham saya, dominasi ekonomi di dunia ini berkisar antara dua blok. Satu adalah pasaran bebas, laissez-faire ataupun kapitalisme, yang dijuarai oleh Amerika Syarikat sebagai pemain utamanya, dan juga dunia barat sebagai pendukung utamanya. Manakala satu lagi adalah ekonomi komunisme ataupun sosialisme, yang antara negara-negara yang dominan menjadi sebagai pemimpinnya adalah Rusia, China, dulu Cuba, dan beberapa lagi negara-negara lain termasuk Vietnam sebelum ini. Jadi di antara dua kutub ekonomi ini datanglah beberapa uh, argumen-argumen kerana dilihat tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada manusia keseluruhannya, bahkan lebih meningkatkan banyak tekanan, meningkatkan kesenjangan yang akan kaya sangat-sangat kaya, yang miskin akan terus miskin, apa kedana, dan apa pemusatan ekonomi tidak dapat menggerakkan idea seperti distributive wealth, uh, dan juga perkara-perkara lain lagi lah. Jadi disebabkan itu, uh, setengah-setengah kelompok alternatif ataupun gerakan-gerakan sosial yang mengambil sikap alternatif atau mengambil sikap yang kritis terhadap uh, gagasan ataupun terhadap ekonomi yang dominan ini, iaitu ekonomi pasaran bebas khususnya, uh, telah pun memajukan satu model ataupun satu uh, idea, iaitu yang dinamakan sebagai human economy, yang mana tumpuan human economy ini dia menekankan people first, bukannya pasaran, bukannya modal, bukannya keuntungan semata-mata, tetapi faedah kemanusiaan, kebahagiaan manusia. Jadi buku ini, The Human Economy ini, telah ditulis oleh beberapa orang profesor, termasuk Profesor Emeritus Kit Hart daripada University of School of Development Studies, University of KwaZulu Natal, Durban. Kemudiannya Goldsmiths University of London, UK. Antaranya Prof. Jean Louis Leville, Antonio David Catani, yang diterbitkan pada tahun 2010. Dan menariknya apa adalah, idea ini tercetus daripada sidang World Social Forum yang berlangsung di Porto Alegre, Brazil. Rupanya ada satu rival kepada World Economic Forum. World Economic Forum ni yang sering kita dengar, sering kita quote, sering kita rujuk dapatan-dapatannya itu, rupanya didukung oleh satu blok apa nama itu, yang menganut mazhab ekonomi pasaran bebas ataupun kapitalis saja. Manakala satu lagi yang cuba mencadangkan idea dunia alternatif, mereka ni sebenarnya ada satu lagi platform ataupun satu lagi pentas, satu lagi forum yang mereka wujudkan untuk memberikan idea-idea alternatif ini, iaitu World Social Forum. Dan bila kita sebut perkataan sosial saja, mesti akan associate dengan kiri, dengan radikal, dengan sikap kritis, anti-establishment dan sebagainya lain-lain. Tapi saya tak berniat untuk nak membawa ke arah berkenaan. Saya cuma untuk nak kita sama-sama mempertimbangkan tentang gagasan mereka ni, untuk kita renungkan bahawa adakah ini sebagai satu model yang patut kita juarai dan juga kita vokal untuk jayakannya, kerana melihat kepada situasi ekonomi yang sekarang ini memberikan lebih banyak tekanan, kemiskinan dan juga kesenjangan yang
sangat tajam dan tak nampak untuk dipulihkan dalam masa-masa terdekat. Baik, menariknya walaupun gagasan ini dimulakan tahun 2001 dan manakala buku ini diterbitkan pada tahun 2010, seorang lagi tokoh tempatan yang sekarang telah menjadi sebagai Perdana Menteri, yang mana telah menyebutkan dalam buku beliau iaitu ASEAN Renaissance lebih awal lagi pada tahun 1997, gelombang kebangkitan Asia, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu telah menulis tentang ekonomi manusiawi, maknanya telah merujuk. Saya tak pasti adakah beliau School of Thought yang mana, tetapi perkataan ekonomi manusiawi itu memang spesifik ni telah disebutkan oleh beliau dalam buku beliau tahun 1997. Cita-cita untuk mencapai sistem ekonomi manusiawi lebih merupakan satu seni daripada satu bentuk kejuruteraan kerana sifat masyarakat pelbagai dimensi dan kerencaman persoalan ekonomi berkait rapat dengan politik dan kebudayaan. Manakala David Pinning juga telah pun menyebut tentang tema ini dalam karya beliau seperti mana yang ternyata, seperti mana yang disebutkan di sini. Baik, kita teruskan kepada apa perbincangan dalam ataupun apa antara idea-ideanya. Saya bawa petikan daripada tulisan Datuk Siddiq Fadil mengenai gagasan ekonomi manusiawi ini, yang mana beliau dalam tulisan Hijrah ke Malaysia Baru tahun 2018 memberikan beberapa contoh-contoh. Antaranya adalah petikan yang saya petik daripada makalah ini. Ronald Coase, Profesor Emeritus daripada University of Chicago yang pernah memenangi hadiah Nobel, itu telah menulis buku makalah berjudul Saving Economics from the Economist. Satu buku yang menarik, maknanya menyelamatkan ekonomi daripada ahli ekonomi. Beliau meluahkan kekecewaannya terhadap ilmu ekonomi yang kini semakin terpisah daripada pengajian tentang manusia. Maknanya ilmu ekonomi ni hanya bercakap tentang kekayaan, mahu kaya sekaya apa, mahu hidup semewah apa, sehingga kita mengabaikan tanggungjawab moral kepada kemanusiaan dan juga kepada alam, kepada kelestarian. Menurutnya ilmu ekonomi yang tadinya merupakan both a study of wealth and a branch of the study of man, kini sudah pun tercabut, bukan sahaja daripada segi kemanusiaan tapi juga daripada the working economy. Mungkin kerana kekecewaan itulah Ronald Coase kemudiannya menerbitkan jurnal Man and the Economy. Semangat tersirat di balik nama jurnal tersebut adalah keinginan mengembalikan manusia ke dalam ilmu ekonomi. Itu satu gagasan yang saya kira spot on lah, bercakap tentang keperluan ekonomi manusiawi ini menjadi sebagai bukan lagi alternatif, bahkan menjadikannya sebagai arus perdana, kerana ialah masalah-masalah yang kita pun telah pun lalui hari ini. Baik, harus dimaknai bahawa hijrah ke arah pentadbiran maslahi iaitu pelayanan pemerintah terhadap rakyat menerusi dasar-dasar yang sejalan dengan maslahah, termasuk dasar ekonomi berkeadilan yang membebaskan rakyat kecil daripada belitan lingkaran setan kemiskinan. Orang miskin tidak memilih menjadi miskin, tetapi dipaksa miskin oleh sistem yang memeras dan juga menindas. Hakikat inilah cuba diungkapkan oleh Muhammad Yunus, pengasas Bank Grameen dan pemegang hadiah Nobel Keamanan, apabila beliau mengatakan poverty is not created by the poor, it is created by the structures of society and the policies pursued by society. Demikianlah juga halnya dengan negara-negara miskin. Tuan-tuan boleh baca lah tu. Sebenarnya gagasan ekonomi manusiawi ini alternatif kepada gagasan model ekonomi pasaran modal ini, pasaran bebas ini, kerana mereka melihat bahawa keadaan-keadaan seperti kemiskinan, kesenjangan itu memang telah pun diciptakan, telah pun telah pun jadi telah pun telah disediakan templatenya. Jadi itu akan terus berkekalan selagi mana kita tidak keluar daripada amalan sistem ekonomi berkenaan. Baik, di Malaysia Forum Ekonomi Manusiawi telah pun ditubuhkan, dan pada tahun 2021 penganjur Forum Ekonomi Manusiawi dengan ide dan Triple IT telah menganjurkan Forum Ekonomi Manusiawi, yang mana beberapa resolusi telah dikeluarkan. Saya keluarkan beberapa sahaja untuk nak memahamkan sedikit kita tentang apa yang dimaksudkan. Pertama adalah ekonomi manusiawi ini adalah bersangkut dengan bicara soal moral dan etika. Daripada 13 perkara, saya keluarkan 4
perkara sahaja. Kemudian tu Datuk Seri Anwar dalam ucapan beliau mengeluarkan warkah Saidina Ali kepada Malik Ashtar, ingatlah bahawa kelompok kecil yang menikmati kemewahan itu tidak akan menolongmu. Mereka akan menghalang tertegaknya keadilan, meminta lebih daripada sepatutnya, tidak akan menghargai bantuan yang diberikan. Kemudiannya, sesungguhnya ekonomi manusiawi berakar pada prinsip karamah insaniah, bukan bicara just just the position of ideas, tetapi satu yang terikat dengan keyakinan bahawa agama menuntut kita menegakkan keadilan dan kemanusiaan tidak terbatas kepada keluarga, agama dan kaum. Kemudian yang terakhir sekali adalah ini bagaimana kaedah praktis antara polisi dasar yang dicadangkan dalam wacana ini adalah membangun ekonomi manusiawi, membangun ekonomi setempat, memperkasa pertanian bandar, mengutamakan penjagaan kesihatan, mengangkat bank manusiawi. Bank manusiawi ini satu yang kita harapkan dapat kita ciptakan dalam masa terdekat untuk memberikan tekanan kepada bank yang menjadi sebagai pemiutang kepada industri hutang dan debt industri yang merantai kita hari ini. Memugal perniagaan manusiawi, menggalakkan usahawan sosial, membekalkan perumahan untuk rakyat, menjaga alam sekitar dan seterusnya dan lain. Tuan-tuan dibaca dalam kenyataan ini. Ada 13 perkara, tapi saya keluarkan 4 saja untuk nak memberitahu bahawa gagasan itu bukan satu gagasan yang floating, tapi sebenarnya boleh diciptakan dan juga dilaksanakan. Dan last but not least, kerajaan telah mengulang tekad, dan saya telah sebutkan tahun-tahun lepas lagi, saya harapkan Datuk Seri Anwar boleh buktikan apa yang beliau khutbahkan selama ni daripada beliau menjadi sebagai aktivis, kena buktikan, kerana ekonomi dan sistem yang ada sekarang ni tidak akan membantu pun membawa rakyat daripada kesusahan dan juga kemiskinan dan juga kepayahan, kerana inilah dia akan hanya banyak menguntungkan kaum-kaum pemodal berbanding dengan rakyat marhain, rakyat biasa. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kalau mungkin tidak dapat bentangkan secara lancar. Jadi harap sampai, dan juga saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak. Satu penerangan yang saya cakap cukup mendalam sebab dia merujuk kepada pelbagai tulisan. Saya pun ada rujuk kepada slide. Saya rasa banyak statement-statement yang akan mengupas dan bagi kita konteks lah. Apa sebenarnya kemiskinan yang dimaksudkan oleh Zabah, oleh Ungku, oleh Datuk Seri Anwar, oleh Yunus, dan semua ini menggambarkan satu reality check. Apa sebenarnya kemiskinan dan bagaimanakah kemiskinan ini dapat diatasi, dan konteksnya dalam ekonomi di Malaysia dan orang Melayu dan sebagainya. Saya secara peribadi menganggap satu pembentangan yang membuka mata, kerana perdebatan tentang ekonomi ini ada berkaitan dengan kerja-kerja saya lah sebagai aktivis di MTEM. Hari ini lepas 60 tahun dasar ekonomi baru pun orang Melayu masih termiskin dalam semua sektor, dalam semua daerah, di semua tempat. Jadi adakah ia memberi satu kupasan yang saya rasa masih relevan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Encik Hanafi kerana membentangkan. Jadi kalau kita tengok ada beberapa persoalan, saya akan buka terus. Kalau ada apa-apa, kalau ada sesiapa nak bertanya soalan, saya jemput. Mungkin boleh menyatakan dalam chat dahulu, ataupun saya baca sikit komen daripada Haji Samsul, mengatakan sebagai orang Batu Kikir terletak Zabah harus dijadikan lokasi lautan penting. Saya rasa mengangkat Zabah kepada kedudukan yang sepatutnya adalah long overdue. Saya setuju. Mungkin Cik Hanafi boleh komen kejap lagi. Ada orang komen juga dalam buku Jejak di Pantai Zaman bab 2 bab 3 adalah makalah Zabah tersebut dalam bahasa Melayu, kemiskinan Melayu dan jalan keselamatan bagi orang dalam Melayu masing-masing. Namun buku Jejak 2 di Pantai Zaman dah tak dicetak lagi. Saya pun mengalami cabaran terdapat buku tersebut. Ini Cik Hanafi boleh jawab mungkin. Mana dah dapat source buku tu. Dan itu adalah sikit sebanyak. Saya jemput semua yang hadir untuk terus beri pandangan dengan atau persoalan. Okey, soalan pertama, walau pelbagai model ekonomi telah dikeluarkan dan dirumuskan, kenapa masih melata kemiskinan? Cuba komen Encik Hanafi berdasarkan pandangan yang kita telah dengar daripada pakar-pakar, termasuk daripada Zabah. Apa pandangan Encik Hanafi untuk jawab soalan?
Masya Allah, soalan ni susahnya macam soalan admit tuan. Saya saya ialah soalan ni sebagai subjektif saja dan saya harapkan pandangan saya ni taklah boleh terus diterima, boleh pertimbangkan. Jadi pandangan saya adalah bagaimana walaupun pelbagai model ekonomi telah dikeluarkan dan dirumuskan, namun kenapa masih melata kemiskinan ni kerana sistem yang membenarkan dominasi dan juga pemborotan kuasa pasaran itu dikuasai oleh kaum-kaum pemodal. Walaupun model-model yang dimajukan itu telah pun mungkin telah pun digerakkan secara teoretikalnya ataupun secara spiritualnya, tapi secara konkretnya belum berjaya diciptakan. Kalau ada pun yang menjadi sebagai kutub lawannya adalah contohnya macam komunisme, sosialisme dan akhirnya runtuh kerana mereka pun sebenarnya tak dapat nak mengoperasikan. Dan kita pula bercakap tentang ekonomi Islam, tapi kita nak menciptakan framework dan juga kerangka operasionalnya tu pun tak berjaya dirujuk mana model negara yang telah pun berjaya mencipta dan merealisasikannya. Jadi saya boleh sebutkan kenapa kemiskinan masih merata dan sekarang ini sangat lagi bertambah kritikal. Orang bunuh diri di sungai Kelantan sebagai contoh, dan agama pun dah tak boleh nak memberikan manusia ke apa nak menjadi gula-gula ataupun nak menjadi apa? Yalah, nak menjadi tazkirah untuk nak menenangkan kerana mereka mahu makan. Mereka diburu oleh tekanan hutang, tekanan hidup yang menjerut dan sebagainya. Dan kita tak boleh nak terus biarkan keadaan ini berterusan tu, dengan keadaan panas, terik, extreme future yang disebut oleh Profesor James Kenton. Dan manusia hadapi pula tekanan dengan beban hutang, belitan, industri hutang dan sebagainya. Memang dia akan berterusan kalau selagi saya sangat optimis bahawa ekonomi manusiawi ataupun apa sahaja namanya, ekonomi ihsan ke, faktor pemengaruh utama ekonomi manusiawi ini menurut saya lah, Tuan Yazid Osman ni adalah faktor pemengaruh utama adalah ekonomi manusiawi adalah ihsan, bukannya pasaran, bukannya modal atau bukannya keuntungan. Dan kekayaan adalah dikongsi untuk kemakmuran insan, bukan untuk kekayaan satu ataupun dua perut sahaja. Dan memang banyak yang mengejutkan. Separuh daripada kekayaan dunia ni dikuasai oleh hanya 1% saja daripada manusia di dunia. Taikun-taikun, mafia-mafia ekonomi. Bayangkan separuh kekayaan dunia. Manakala separuh lagi rakyat di dunia ni pula hanya berkongsi beberapa persen saja kekayaan, menunjukkan bahawa betapa tidak adilnya dan juga betapa sistem itu akan terus bermarajalela kerana mereka memiliki dominasi terhadap pasaran dan juga modal. Jadi mungkin boleh sedikit memberikan gambaran tentang itu. Kalau ada daripada yang lain, ada Prof. Tamsuri Siwar juga dalam forum ni, kalau ataupun mana-mana ahli akademik yang saya hormati sekalian, kalau nak memberikan respon sangat-sangat dihalukan juga. Terima kasih. Saya bagi respon dulu lah sebagai moderator. Boleh Silakan Tuan Tuan. Hanafi? Boleh, Pandangan saya, boleh, pandangan boleh. saya dalam bidang aktivis ekonomi. Background saya bukan ekonomis, saya sains komputer. Saya bukan humanis apa, saya tak belajar human sciences pun bukan bidang saya. Saya bidang terjun dalam bidang-bidang ni. Saya boleh katakan kita betul macam mukadimah Encik Hanafi cakap, kita ni terperangkap antara gerakan kapitalisme dengan gerakan sosialisme. Tapi kalau kita tengok di barat, gerakan sosialisme ni sebenarnya banyak membantu mengurangkan kesan buruk kapitalisme. Sebab kapitalisme mengatakan bahawa keuntungan adalah matlamat setiap urusan. Bukan mendapat rahmat, bukan kebaikan manusiawi dan sebagainya kan. Itu lebih bersifat yang baik lah. Sosialis pula begitu, everything is public property ya. Everything is for public interest. Tapi kalau kita tengok kat China, sistem ekonomi dia kapitalis. Cuma dia diuruskan oleh sosialis-sosialis yang menyorot di belakang komunisme. Jadi terbuktinya kalau peminat-peminat ataupun mereka yang cakna tentang isu ekonomi ini boleh lihat bahawa sistem kapitalis sedang menjuarai, termasuk di kalangan komunis, malah Rusia dan sebagainya, di sebalik dasar yang bersifat sosialis melalui falsafah komunisme mereka masih menggunakan kapitalisme, cuma mereka menggunakan dalam konteks kepentingan negara bangsa dan sebagainya lah. Jadi berbalik pada soalan macam mana selesaikan masalah kemiskinan ni, kalau kita tengok Malaysia adalah antara yang berjaya walaupun ada kelemahan
Sebab masa kita buat dasar ekonomi baru tu, kita berjaya mengurangkan ketika itu orang Melayu 90% dalam di bawah poverty line. Dengan ada dasar ekonomi baru tu, dengan ada dasar yang national level untuk mengurangkan kekayaan, kita berjaya menggunakan dua perkara. Pembukaan tanah besar-besaran mengakibatkan ada banyak felda, rista dan sebagainya. Ada satu gerakan ekonomi yang dikuasai oleh kerajaan, nombor satu. Nombor dua, kita menggunakan pelajaran spesial sebagai kaedah memudahkan social mobility. Jadi sikit sebanyak ia berkesan, kita berjaya. Namun kemiskinan tetap ada. Dekat sini saya setuju dengan Cik Hanafi lah. Sebab kita tak kawal pemodal tu, kita tak kawal struktur tu. Jadi bila kita dapat intervention yang berkesan, hujung-hujung dia kaum pemodal, sistem yang menyokong pemodal akan kembali menguasai takhta. So kita tak boleh hilangkan elemen tu, cuma kita boleh kurangkan. Jadi berbalik pada soalan tu, saya punya pandangan, kita punya jalan titik tengah adalah di antara solusi kapitalisme dengan sosialisme yang Malaysia lakukan. Negara-negara Scandinavian juga lakukan. Tax tinggi tapi semua free. Tax tinggi tapi semua free. Education free, hospital free dan sebagainya. Dan tak ada orang komplain. Itu model dia lah, cara dia mengimbangi. Tapi pasal kalau dalam konteks manusiawi, dan kita ada satu instrumen yang kita belum cuba. Di mana instrumen wakaf, instrumen ni yang saya rasa Datuk Seri Anwar cuba ketengahkan humanistic way of economy, adalah berteraskan matlamat tu bukan lagi keuntungan, tapi matlamat tu adalah kemaslahatan rakyat, kemaslahatan kemanusiaan kan. Jadi saya rasa it's time to put in practice interpretasi humanistic economy ni, kerana use cases sekarang yang banyak adalah di antara pengamal-pengamal ekonomi sosialisme dengan pengamal-pengamal ekonomi kapitalisme. Jadi cabaran kita untuk create kita punya own version, even the Islamic, macam Cik Nabi cakap, Islamic industri ekonomi belum berjaya boleh mengangkat, sebab masih lagi tertakluk antara dua ni lah kan. Sama ada dia mengikut western based capitalism ataupun macam Dubai dan sebagainya kan. Dia masih terikut ataupun dia akan revert kepada sosialistik macam kat South America dan sebagainya dengan kan. Jadi dua-duanya ada kelompongan, tapi cabaran dia macam mana orang Islam, orang Melayu boleh melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman kita untuk develop sistem ekonomi yang memastikan nobody left behind, tapi pada masa sama memastikan kemakmuran itu dapat dirasai semua. Dan ultimate dia bukan keuntungan saya seorang sebagai pengusaha. Ultimate dia macam mana keuntungan itu dapat dikongsikan melalui projek-projek yang bersifat manusiawi, pandangan saya. Jadi kalau ada soalan lain mungkin saya tanya. Lagi satu, model ekonomi senang buat. Yang nak melakukan ekonomi itu yang susah. Sebab dia ada faktor political will. Boleh saya respon sikit ni? Silakan tuan. Saya, Nama? okey, Jamhuri. Okey, saya, nama saya pun disebut-sebut tadi. Saya mengkaji kemiskinan ni sejak mahasiswa lagi, dan sehingga sekarang dah bersara pun masih lagi bergelut dengan isu-isu kemiskinan. Jadi sebenarnya kemiskinan ni tak boleh dinoktahkan. Bila banyak pihak menyatakan bahawa kita perlu menoktahkan kemiskinan. Jadi saya antara orang yang agak pesimistik. Prof. Prof Jamsuri ya? Prof tertekan mute tu Prof. Terputus ke bro? Mute lah. Okey. Ya, okey Prof. Silakan. Okey. Jadi ini akan saya anggap kemiskinan ini sebagai satu yang berbagai bentuk, multidimensional. Bergantung kepada aspek mana yang kita akan minati dan terokai. Dulu kita bercakap tentang absolute poverty, kemiskinan mutlak. Itu mungkin boleh dihapuskan, sebab itu
kerajaan apabila mensasarkan kemiskinan boleh menurunkan sehingga 0, hingga hampir sifar. Itu memang kalau absolute memang boleh dicapai. Tapi yang tidak boleh dicapai ialah relatif tadi, relative poverty. Itu akan sentiasa wujud jurang antara yang kaya dengan yang miskin, antara masyarakat, status sosial di dalam masyarakat akan wujud, dan ini akan menjadikan kemiskinan itu sesuatu yang wujud kekal di dalam masyarakat. Cuma bergantung kepada bagaimana mekanisme pemerintah untuk mengalirkan ekonomi itu supaya pulang semula kepada masyarakat. Saya ingat gagasan ekonomi manusiawi itu satu yang baik yang cuba memulangkan faedah ekonomi kepada sebahagian besar masyarakat, dan itu kalau dapat diperluas kepada berbagai sektor kerajaan, sektor masyarakat, sektor swasta terutamanya, maka kita akan dapat satu struktur masyarakat yang lebih adil, lebih seimbang. Memang untuk dapatkan seimbang 50-50 itu agak sukar, tetapi kita harus cuba untuk mendapatkan yang terbaik untuk menjamin masyarakat tidak tercicir dan tidak mengalami kebuluran yang melarat, kemiskinan yang melarat seperti pada tahun-tahun 70-an dan sebelumnya. Terima kasih. Setuju pandangan Prof. Pandangan yang saya rasa tepat. Untuk absolute poverty kita boleh handle. Relative poverty itu agak mustahil. Dan saya rasa kalau kita dengar kenyataan Yang Amat Berhormat banyak mengatakan secara general, tapi pandangan saya dia refer kepada absolute poverty, dan itu pun menimbulkan polemik lah juga, sebab relative poverty yang menjadi masalah, sebab absolute poverty ni bergantung pada berapa poverty line yang dia gunakan. Jadi kalau itu agak subjektif di bandar, mungkin sebenarnya lagi teruk relative poverty tu. In fact, jadi ia satu pandangan yang baik, Prof. Ada siapa lagi nak bagi pandangan tentang realiti kemiskinan? Saya nak lontarkan, adakah kemiskinan ni yang dibentangkan, banyak orang refer kepada kemiskinan kewangan dan sebagainya. Tapi adakah ia bermula dengan kemiskinan dari segi, macam saya terbaca tadi, orang Melayu ni contented, tak ada cita-cita. Adakah ini menjadi pengaruh, adakah Prof setuju ini menjadi satu komponen utama kenapa kebetulan kebanyakan orang Melayu kita yang lagi miskin berbanding dengan kaum-kaum bangsa lain? Adakah ada relevan pandangan itu dalam konteks perbincangan kita? Saya ingat masyarakat telah berubah. Mungkin pada satu tahap kita boleh katakanlah orang Melayu malas, orang Melayu puas hati, dan orang Melayu suka amat bergantung kepada kerajaan dan sebagainya. Tetapi kita lihat bahawa mengikut pendidikan perubahan masyarakat, dan apabila sebahagian besar masyarakat Melayu sendiri telah mengalami proses kemajuan dari segi kebendaan dan juga dari segi spiritual dan rohani tadi, maka kita lihat bahawa konsepsi ataupun persepsi mengenai kemiskinan itu boleh berubah, dan apa yang kita lihat sekarang, apa yang tumpuan adalah kepada kategori kemiskinan yang dikategorikan sebagai miskin tegar mungkin. Jadi itu adalah satu kategori masyarakat yang masih memerlukan bantuan, tetapi bagi mereka yang di dalam golongan pertengahan dan juga golongan atasan, seharusnya
memulangkan faedah daripada apa yang mereka nak nikmati itu kepada masyarakat balik. Terima kasih. Nafi, ada apa-apa nak timbal balas balik pada kenyataan Prof tu untuk perbincangan yang lebih menarik? Ada apa-apa komen? Tak dengar Encik Nafi. Okey, sudah pasti kalau kita lihat daripada keadaan Zakbar ni, ia memang serangan-serangan Zakbar kalau baca keseluruhan tulisan ni bukan semata-mata pada dua makalah ini, termasuk pada Asuhan Budi Menurut Islam Mencapai Ketinggian Dunia Akhirat, Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri, memang Zakbar menyerang pendangkalan iktikad. Maknanya sikap salah faham dalam memahami takdir. Macam disebutkan tadi kan. Jangan banyak fikir memikir, nasib tidak dapat dimungkir. Nasib nak miskin tentulah fakir, bolehkah takdir menyalahi takdir? Beliau mengkritik dengan keras pemikiran golongan-golongan yang hanya sekadar menyerahkan hidup kepada takdir dan nasib nak miskin, nanti kalau mati aku sedekah kalau Allah, kata dia kan. Dah keluar pula bahasa Jerman saya kat situ. Maknanya ada orang akan menganggap bahawa bila dah mati nanti sedekahkanlah Fatihah, Qul Allah, mereka tak nak berusaha dengan di atas kaki sendiri. Sehingga kan beliau majukan buku seperti pendapat perbahasan ulama mengenai qada dan qadar, falsafah takdir. Kemudian beliau tulis buku Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri berasaskan daripada ayat dalam surah Ar-Ra'du. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebagaimana kaum itu tidak mengubah nasibnya mereka sendiri. Dan sudah tentu sejak daripada zaman itu 100 tahun dahulu, sekarang ni dah banyak berubah, alhamdulillah. Kesedaran-kesedaran baru mulai ditusuk, fahaman-fahaman yang cuba untuk nak reform kita punya sikap kita yang berpeluk tubuh ataupun mengambil mudah, kita kena bekerja keras, kita kena berbanting-banting tulang. Zakbar juga sebut daripada beliau punya tekanan-tekanan, kata kita kena ada public spirit, kita kena ada resilience, kena ada semangat berbanting-banting tulang, industrious dan beberapa yang lain lagi. Dan sekarang ni dah melewati sistem pendidikan yang lebih moden, komprehensif dengan pendedahan anak-anak tempatan keluar, dan saya percaya seperti mana Prof Samsuri sebut tadi, jauh telah lebih baik. Dan bahkan kita menjadi sebagai kuasa ekonomi yang sangat signifikan, sehingga kan ada keberanian daripada pihak pemerintah menyebutkan Malaysia akan menjadi sebagai kuasa ekonomi ke-30 antara terbesar di dunia pada tahun 2030. Indonesia menjadi kuasa ekonomi keempat atau kelima terbesar pada tahun 2045. Dan sudah tentulah kalau sebut pribumi itu bukan semata-mata Malaysia. Indonesia pun adalah sebahagian daripada rumpun Melayu Nusantara ini juga tentu telah berubah kerana mereka telah menghadapi zaman yang menghambat dan juga menuntut persaingan yang keras. Dan cumanya saya punya sekadar nota kaki, kita kalau daripada segi kesedaran tu dah ada, tapi dominasi ekonomi kita tu tetap masih lagi tak capai lagi pun dasar 30% pemilikan equity kan, seperti yang ditetapkan daripada rancangan Malaysia Pertama. Kesedaran dah ada, tapi effort, usaha ke arah untuk nak menakluk, membina empire ekonomi. Bayangkan Sunway Group boleh bina sebuah bandar city, Sunway City. Bayangkan betapa banyak kekayaan mereka. Memiliki bandar lah. Kita tak bergerak lagi ke arah menciptakan corporate ataupun tycoon ekonomi, masyarakat yang ada fikrah umatik, fikrah kemanusiaan dan juga fikrah kemanusiawian yang boleh mengagihkan kekayaan, distributive wealth seperti yang disebutkan tadi itu. Jadi saya nampak dia telah jauh lebih baik tuan. Tetapi itulah dia baik, tapi dia tak turn into numbers of, contohnya berapa ramai milioner. Saya nak komen, saya suka apa yang Encik Nafi cakap tu. Seolah-olah masalah the mind minda kemiskinan yang dibentangkan oleh Zakbar masih ada, tapi dalam konteks middle class pula. Dia naik level. Sebab kalau kita tengok kita punya industri level, kalau saya baru habis Kongres Ekonomi Bumi-Putra, kita hanya mempunyai 1/3 daripada pengusaha daripada perniagaan. Kita hanya 1/3. 70% kita punya income datang daripada makan gaji. Terbalik daripada komuniti bukan Melayu,
mereka 70% mereka mendapat berusaha dalam perniagaan untuk mendapatkan income. Hanya 1/3 saja yang yang makan gaji. Oh, insya-Allah. So nampak beza dia. So kita and then lepas tu kenapa Tuan Alif cakap kenapa kita tak ada macam ni, kenapa kita tak ada macam ni? Sama juga. The contentedness, the simple mindedness, dan benda tu masih ada, cuma dalam level yang lebih tinggi. Membuktikan satu perkara. Dr. Yunus tadi cakap the poverty is not the fault of the poor, kan? Bukan salah orang miskin, tapi salah struktur. Jadi sistem kita sikit sebanyak berjaya mengubah. Tapi memastikan kemiskinan dalam bentuk kebendaan tu berjaya kita structurekan jadi dia tak tertumpu pada golongan-golongan tertentu. Seperti di Indonesia dan sebagainya, di mana level of poverty lagi teruk, lagi ramai, sistem tu susah. Kita berjaya, tapi kita belum berjaya pecahkan, walaupun ada indikator menunjukkan ada orang Melayu yang dah terbuka, dah ada keinginan, ada hunger untuk menguasai ekonomi dan sebagainya. Jadi apa yang saya ingin kongsi, masalah tu masih berlaku dalam konteks yang berbeza. Dan kalau kita nak membasmi kemiskinan, kita kena pastikan mindset ni juga akan terus dibetulkan melalui pendidikan yang lebih baik, kesedaran yang lebih baik. Maknanya perjuangan ataupun apa yang ditulis oleh pengkarya yang hebat-hebat tu semua must follow through dalam setiap peringkat. Jadi kita dapat sampai ke penghujungnya. Jadi bila kita dapat membentuk masyarakat yang maju, yang ada ambition yang sebagai komuniti, dibantu oleh kerajaan yang cakna tentang perkara ini dan tahu macam mana nak buat. Kalau sebab dalam konteks saya ada pandangan yang mula malas nak tolong orang Melayu ni sebab leceh. Dia lagi suka tolong yang industrious, yang committed dan sebagainya. Jadi sebab tu kita tengok kita start kat situ, kita masih tak dapat pecahkan dalam level-level apa nama dia, sistem pengumpulan kekayaan tu. Kita belum sampai satu anjakan di tahap itu, di mana pada ketika itu kita tak perlu bergantung pada kerajaan sudah, kita tak bergantung pada agensi, tapi kita boleh compete sama-sama Sunway, sama-sama YTL dan sebagainya, menggunakan sistem yang sedia ada. Dan lebih kita sedia ada tu, kita akan perdebatan ni akan continue lah. Adakah sistem ni akan memberi ruang kepada orang-orang miskin dahulu ni untuk menebusi menjadi sang pemodal? Ini persoalan. Di sinilah kerajaan perlu main peranan, kerana kerajaan yang manusiawi, umatik, humanistik ni kena main peranan untuk memastikan kelemahan dan kebobrokan yang ada dalam sistem kapitalisme ni dapat kita kekang, so kita boleh dapat outcome yang berbeza. Itulah saya rasa kita punya motivation hari ni, nak mendapatkan formula yang bagaimana untuk memastikan kemiskinan. Sebab kalau kita kekal, kata kemiskinan kita okeylah, kemiskinan tegar dah tak ada. Tapi kalau kita continue macam ni, sang pemodal, sang kaya akan continue melebarkan jurang kekayaan antara kumpulan, dan mereka akan memaksa majoriti, kita akan ke bawah kebalik. Jadi mungkin cucu-cucit kita akan kembali kepada 1970-an kerana kita gagal menggunakan sistem yang sedia ada untuk mengekang. Jadi peranan penguasa, pengarahan akademik, peranan tuan-tuan, puan-puan semua penting. Jadi keinginan dan kesungguhan untuk memastikan outcome yang kita Encik Hanafi sebut tu tentang realiti dunia, macam mana 50% kekayaan dikuasai oleh 1% ni dapat tidak berlaku dalam peradaban kita, khususnya di Malaysia, amnya di Nusantara, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, ada soalan-soalan lagi ke? Tadi ada soalan, tahun 2024 pasca COVID, apakah sisi kemiskinan orang Melayu terutama dalam konteks Malaysia ni yang sangat urgent perlu diperbaiki cepat? Encik Hanafi, Ada komen-komen dalam chat Okay. tahun 2024 pasca COVID, apakah sisi kemiskinan orang Melayu terutama dalam konteks Malaysia ini yang sangat urgent perlu diperbaiki secepat mungkin? Apa agak-agak ni? Saya go through satu-satu sebab ada chat ni banyak soalan. Pertama adalah daripada saudara siapa nama tu?
Dah jawab dah tadi. Tadi Rencana, saya dah highlight tadi. bagi kan. Rencana Civic Sense tu memang saya tak jumpa dekat mana, tapi boleh dapatkan daripada The Merlin Mail terbitan tahun 1923. Mungkin boleh dapatkan di arkim. Kemudiannya makalah Pak Ungku, makalah Zakbar ni boleh dapatkan dalam buku Pak Ungku ni, versi hard copy lah. Kalau versi soft copy tu saya tak jumpa lagi. Mungkin ada daripada mana-mana rakan-rakan yang ada yang penyelidik yang mungkin ada dapatkan koleksi arkib, mungkin boleh share juga. Sebab saya pun tak baca lagi yang karya original itu, yang The Poverty of the Malays, yang versi Inggeris tu pun. Tapi yang versi bahasa Melayunya boleh dapat dalam ni, dan juga dalam biografi Zakbar. Kenang-kenangan apa kenang-kenangan peneliti Zakbar. Kemudian bagaimana nak dapatkan dua makalah berkenaan dan juga buku tu, boleh nanti dapatkan di penerbit UM. Saya pun ingat nak simpan juga kerana nampak berminat dengan tajuk ni. Mungkin saya boleh bawakan nanti di mana-mana forum yang saya hadir. Tapi setakat ni memang saya dapatkan daripada UM lah. Kemudian ada sure untuk UM, untuk USC terbitkan semula, sangat-sangatlah menjadi mandatory dan keharusan untuk USC terbitkan semula. Okey, seterusnya sebagai anak Batu Kikir, Teratak Zakbar bagus sangat-sangat dijadikan lokasi lawatan. Tapi bukan sekadar lawatan, tapi juga dengan pengisian-pengisian yang berisi kerangka fikiran-fikiran beliau. Baik, seterusnya apakah yang paling urgent untuk kita selesaikan dalam tahun 2024 pasca COVID ni? Apa yang paling urgent untuk diselesaikan? Memang nampaknya yang kena diselesaikan adalah menciptakan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan lah, supaya rakyat kebanyakannya dapat pendapatan dan juga dapat meneruskan kelangsungan dan dapat bertahan meneruskan kelangsungan mereka sebelum menghadapi keadaan yang lebih baik, bila mana kita harapkan model-model yang lebih manusiawi ini akan berjaya diterapkan. Jadi saya rasa perkara-perkara pokok dan penting dan urgent segera yang patut diberikan tumpuan oleh pembuat dasar dan mereka yang terlibat dalam membangunkan polisi dan sebagainya ni, ialah untuk menciptakan lebih banyak ruang-ruang dan juga pekerjaan-pekerjaan baru untuk rakyat, ya, sementara nak menunggu keadaan ekonomi lebih memulih dan juga lebih baik ke depan. Wallahualam. Macam mana nak bagi banyak pekerjaan sekarang, Cik Nabi? Ha? Sebenarnya banyak horizon baru ekonomi tu kan. Saya sebagai contoh saya ambil contoh dekat Malaysia kan. Dekat Malaysia, dekat Negeri Sembilan. Saya orang Negeri Sembilan, ada satu model yang saya rasa belum banyak lagi luas diteroka di Negeri Sembilan tu, iaitu menjual cultural tourism. Sebab Negeri Sembilan dan seperti kita sebut tadi, Minangkabau, the one and the only yang memakai matrilineal system. Jadi kita nak wujudkan contohnya idea seperti the living museum, seperti mana orang boleh datang di Vatican City. Vatican City mereka nak melihat the classical age of Rome, untuk melihat zaman klasik Romawi. Mereka datang ke Vatican. Jadi kalau nak melihat zaman sebagaimana proto-demokrasi, proto-federalism telah berlangsung dalam tradisi masyarakat kuno di Nusantara ni, kita nak buat di Negeri Sembilan sebagai contoh. Tapi nampaknya apa yang boleh saya buat lebih daripada sebagai aktivis ni, menggerakkan secara perlahan-lahan lah. Kerana kita bukan kaum pemodal, dah ada dah pun sebenarnya tegak, dan saya percaya dia akan bagi limpahan ekonomi. Dan saya percaya inovasi-inovasi sosial begini sebenarnya boleh menciptakan peluang pekerjaan selagi mana ada saluran pihak yang memiliki modal, khususnya kerajaan lah, yang sepatutnya boleh bagi public fund untuk nak inject, dan dia akan bagi limpahan ekonomi. Saya optimis kerana ia boleh kita jual sebagai contohnya dalam case tadi lah, case study saya tadi, sampel case tentang matrilineal system, adat pepatih, adat Minangkabau yang dipakai di Negeri Sembilan itu dijadikan sebagai produk ekonomi, educational tourism. Tapi itulah, kita dah bangunkan dan tegakkan, tapi kita tak memiliki modal yang cukup, menjadikan dia agak waktu yang agak lama lah untuk nak diluncurkan. Jadi saya sangat percaya sebenarnya kalau ada kreativiti, sebenarnya boleh ciptakan. Bahkan orang Indonesia, seorang teman dia kata, saya akan mempertanyakan kesarjanaan seorang mahasiswa yang menunggu pekerjaan, bukan menciptakannya.
Jadi sebenarnya memang kena ciptakan lah. Dan saya yakin sebenarnya banyak yang boleh diciptakan. Dan itu dibuktikan oleh contoh Nadiem Makarim. Boleh dibangunkan Gojek. Gojek kan. Saya baca buku dia dan saya mengikuti sepenuhnya perjalanan career dia. Dia sebagai social innovator, dia nak pergi kerja menghadapi macet yang teruk 2-3 jam dan dia melihat bahawa dia nak menggunakan perkhidmatan ojek dengan keadaan yang tidak rapi, tidak kemas, jaminan keselamatan yang tidak ada dan sebagainya. Dia melihat bahawa masalah itu peluang dan dia kata kenapa tidak dibangunkan satu perisian yang boleh menghimpunkan pengguna-pengguna ojek ni dalam satu sistem. Jadi bangunkan Gojek dan muncul sebagai antara tycoon lah di dalam ASEAN tahun 2017 dan 2018 hingga menjadi sebagai Menteri Pendidikan Indonesia di zaman Jokowi ketika naik ke penggal kedua. Itu satu contoh tuan. Jadi rupa-rupanya di tengah masalah dia akan ada penyelesaian-penyelesaian dan penyelesaian itu sebenarnya boleh ciptakan peluang-peluang ekonomi. Dan again, kalau soalan ditanyakan oleh saudara Hilal, saya kenal Hilal ni, saya percaya Hilal pun sangat struggle berjuang untuk nak membangun dan melepaskan diri daripada cengkaman struggle of life sekarang ni. Saya nampak memang kita kena jumpa lah orang-orang yang memiliki, maknanya kita nak kena ada industrial match. Kita ada idea, tapi kita kena bertemu mereka memiliki modal. Kalau boleh kita kerajaan mewujudkan ini apa match, industrial matching kan. Sebab ada setengah-setengah orang memiliki kekayaan idea. Tan Malaka sebut kemewahan pemuda adalah idealism. Tapi orang muda ni beridealism je lah. Tapi end up dia akan pancit jugalah sebab dia tak ada memiliki modal. Dan saya rasa kalau ada inisiatif macam tu dia akan membantu lah. Wallahualam. Okey, pandangan yang baik Tuan Hanafi. Cuma kalau saya punya pandangan tentang soalan ni, since tak ada yang komen, kemiskinan Melayu ni lepas COVID ni dia jadi double sebab kalau kita semua sedia maklum, kita keluarkan banyak EPF, jadi kita ada double WMO. Kita tak ada wang persaraan. Jadi dalam keadaan tertekan, wang persaraan tak ada, saving tak ada. Jadi kita ada satu masalah. Pekerjaan yang kurang satu, tapi masa depan yang malap akan menambahkan tekanan jiwa dan perasaan. Dekat sini adalah saya rasa benda yang paling urgent. Jadi saya rasa selain daripada pencarangan Cik Hanafi tadi untuk meningkatkan potensi perusahaan-perusahaan baru, saya fikir ini adalah satu sisi yang perlu diperadusi kerana ikut data terkini rakyat Malaysia berhutang 80% daripada kos kehidupan dia. Kereta dia, makan dia dan sebagainya. Jadi benda tu expounding lah. So dulu kita ada masalah ni tapi kita ada EPF, jadi kita kerja 50 tahun insyaAllah adalah duit sikit. Sekarang keadaan tu jadi teruk sekali kerana dasar kerajaan dahulu membenarkan pengeluaran. Jadi kesaran tak ada. Ini yang makan gaji. Ini belum lagi yang tak makan gaji. Ini masih yang pekerja-pekerja informal memang tak ada saving dah kan. Lepas tu kurang. Ditambah lagi dengan tekanan ekonomi, pengurangannya pembelanjaan oleh masyarakat atas akibat ketakutan kemiskinan, ketakutan sentimen-sentimen mengatakan ekonomi akan berundum. Ini semua memberi kesan yang kata apa? Compounding lah. Apa nama bahasa Melayu dia, minta maaf. Yang berkala-kala, berganda-ganda, dan saya rasa di sini adalah apa yang Cik Hilal cuba highlight kan. Saya rasa realiti yang berlaku dalam banyak pemain, saya rasa term dia adalah community ekonomi berputera. Baik yang memberi, baik yang makan gaji ke, baik yang SME ke, mikro ke, mempunyai tekanan yang sama. Dan jadi saya rasa sesuai dengan perbincangan kita ini, kita bukan saja kena terus membincangkan bagaimana nak mengurangkan kemiskinan di kalangan orang Melayu, tapi kita kena mengurangkan potensi kemiskinan yang bakal berlaku pada orang Melayu yang mungkin sekarang ni tak miskin tapi bakal miskin atas akibat pelbagai faktor lah. Jadi kat sini adalah kalau sekiranya kerajaan ataupun pembuat dasar ataupun pihak-pihak aktivis intelektual dapat menggerakkan kesedaran ni, dan bagi saya ini adalah satu contoh humanistic economy in practice. Sebab kita dah nampak lah masalah ni. Jadi kita kena cepat-cepat selesai. Jangan dah bila dah dapat barulah nak buat. I think tak boleh. I think saya rasa kerajaan kena create satu keadaan yang memberi harapan
memberi harapan pada rakyat, don't worry, jangan risau. Kita sedia maklum masalah ni. Teruskan berusaha, jangan putus harapan. Kan? Kita akan sama-sama keluar bersama-sama sebagai satu komuniti, sebagai orang Malaysia, sebagai orang Melayu, disokong oleh kerajaan yang prihatin, yang cakna tentang masalah. Dan saya rasa walau apa pun orang kata lah, pandangan saya, tidak kisah kerajaan mana yang memerintah, kerajaan kita generally very humanistic dalam cuba menyelesaikan masalah. Dan kita agak pemain-pemain dalam ni lah, terlibat pemegang taruh ni lah, tak semestinya orang politik, pihak-pihak akademik, pihak-pihak aktivis kena sentiasa beri feedback. Jadi kerajaan akan guided lah, akan terarah kepada penyelesaian-penyelesaian yang lebih syumul dan holistik, pandangan saya. Okey, ada beberapa soalan lagi? Kalau tak ada, okey, alhamdulillah. Ada berapa lagi? Tak ada. Kalau tak ada, macam mana? Boleh kita tamat dulu? Okey, kalau Boleh, macam tak tu ada soalan saya dah. serah pada Dr. Syamsul kembali. Terima kasih semua. Alright. Terima kasih moderator Encik Aziz Osman. Dr. Samsul, Ya, ya. boleh saya bagi last word ke? Boleh, Saya boleh, nak boleh, silakan. kira macam conclude lah. Silakan. Conclude ya. Okay, baik. Terima kasih Ya. banyak. Pertamanya saya ucapkan penghargaan kepada pihak USC dan juga kepada moderator daripada MTM, Tuan Yazid Osman, dan semua kepada semua lah para peserta yang telah berpartisipasi aktif. Saya nak tinggalkan dengan satu petikan daripada 4 orang sarjana mengenai Zabah ni. Pertama adalah seorang yang menjadi sebagai qadi besar di Kedah yang menyebutkan Zabah ni sebagai Ar-Rijaluz Zaman, a man of his year, tokoh terbesar dan tokoh yang paling terkenal pada zamannya. Kemudiannya pula saya nak sebutkan juga apa yang disebutkan oleh Hamka. Hamka menamakan Zabah ni sebagai derma terbesar yang diberikan Tuhan kepada kebudayaan Melayu. Dan apa yang saya nak tinggalkan di sini adalah saya nak menyeru dan memobilisasikan kalau mampu kepada semua anak-anak tempatan, bahkan orang Melayu, pribumi, bahkan yang bukan Melayu pun, boleh saya sebutkan mandatory kena membaca 2 buah karya, 2 buah makalah ini, kerana dia telah diberikan pengiktirafan yang sangat luar biasa oleh Prof. Muku Aziz seperti mana yang saya dah sebutkan tadi, dan juga karya-karya beliau yang lain-lainnya, kerana ia telah meninggalkan banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya berisi penyelesaian-penyelesaian yang praktikal lah, dan juga yang berkesan. Kemudian terakhir saya nak sebutkan Intan, penutup oleh Pak Ungku dalam buku ini, beliau tinggalkan selepas beliau menulis tentang Zabah ini. Kemudian disebutkan sesuai dengan tajuk jejak-jejak di pantai zaman kan. Disebut, tetapi Zabah betul-betul meletakkan jejaknya di pantai zaman. Marilah kita beramai-ramai mengenal rupa jejak itu sebelum pasang surut lautan sejarah memadamnya. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Hanafi Jamaluddin daripada Benevolent Malaysia, dan moderator kita Encik Ahmad Yazid Osman, Senior Research Fellow daripada Majlis Tindakan Ekonomi Melayu ataupun MTEM ya. Okey. Alhamdulillah selesai kita punya public lecture untuk sesi kedua 2024 ni. Terima kasih saya nak ucapkan kepada semua peserta yang dapat join kita punya public lecture hari ini, dan kalau boleh, kalau tak keberatan lah nak minta semua peserta buka video ke, kalau yang ada video tu kita buat sesi bergambar sekejap, photo session sebelum kita tamatkan sesi hari ini. Prof Cham. Assalamualaikum Prof. Syamsuri. Prof ni Kawan, Ustaz ada. Prof ni syarahan tahun 2001 kan? Alah zaman Subhanallah. dulu. Saya Boleh ada ke? membawanya Masih kuliah relevan, ni Prof. masih relevan lagi ke? Masih bahkan patut diwacanakan ni pembangunan mapan, strategi menang-menang untuk membasmi Okey, kemiskinan dan juga okey. melestari alam sekitar. Ni Ah, recommended ni. okey. Okay, ada lagi tak yang nak buka video? Kalau tak ada, minta tolong Rustia boleh snap ni, nama pun jadilah kan.
Okey. Dah Okey. Okey. Terima Alright. kasih. So saya rasa dekat situ saja kita punya ni skala Minit. apa Tak semua orang ada gambar lagi tadi. Sekali lagi lagi. sekali. Dari rumah. Ambil tu. Ada lagi yang buka tu. Ada lagi. Jangan sia-siakan. Okey. So Ristia dah tolong Alright. So terima kasih banyak-banyak. Semua komen ataupun cadangan yang peserta bagi tadi kita akan cuba realisasikan insya-Allah. Nanti Rusty akan tengoklah apa yang kita patut buat. UAC boleh panjangkan, dan saya rasa itu saja. Semoga kita jumpa lagi untuk public lecture yang akan datang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Prof Syamsuri, nanti nak dapatkan nombor kontak Prof nak jemput Prof datang Okey. untuk menyampaikan ni. Okey. Nanti you minta dari UAC pun boleh. Okey, baik Prof. Terima kasih UAC banyak ada. Prof. Okey, terima kasih. So, terima kasih semua Dr. Samsul dan juga Terima Tuan kasih. Yazid. Nanti kita bertemu Tuan. No problem. Pulang Kampuang. InsyaAllah. Pulang ke Kampuang. Ada dah. Kita dah tak ada kat Port Dickson dah. Semuanya kat KL nya. Yelah. Okey, Jadi baik. Ni mak saya Minangkabau Pagar Ruyung. Bapak saya orang tu. Dia lain lah. Kita yang original punya. Kena nyanyi sikit tu. Okey. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Okey.